Assalamualaikum. Hari ini saya Rosmawati binti Ayah, matrik nombor 266313. Serta rakan saya akan mengupas filem yang telah meraih pelbagai anugerah berprestij pada tahun 2006. Saya pasti sekarang ini semua tengah berfikir cara nak cari duit, nak cari kerja, dan kesusahan fasa pandemik ini membuat ramai orang dibuang kerja, bisnes jatuh, tambahan pula yang baru habis belajar nak cari kerja. Oleh yang demikian, kumpulan kami telah memilih filem yang telah diadaptasikan oleh Gabriel, lakonan mantap tu Will Smith dan Jaden Smith. Cerita The Pursuit of Happiness ini berkisahkan tentang perjalanan Chris Garden untuk menjadi seorang broker saham. Permulaan cerita ini adalah Chris Garden tersilap beli banyak barang. Dia beli alat medikal yang mana alat medikal ini dia tak tahu ada permintaan ke tak. Jadi kita boleh kaitkan situasi ini dengan kehidupan kita ataupun dalam dunia perniagaan. Kita kan biasa kadang-kadang tersilap langkah beli barang dalam jumlah yang besar. Maka atas dasar kesusahan ini, Chris berfikir cara bagaimanakah dia dapat membesarkan anaknya. Keseluruhan cerita ini berkisahkan ketakutan sekiranya dia tak dapat membesarkan anaknya. Ada beberapa babak yang saya rasa begitu meninggalkan kesan, iaitu babak yang pertama ketika Chris bermain basketball bersama anaknya. Waktu itu anaknya macam baling-baling bola. Lepas tu bola itu masuk. Lalu anaknya berkata, "Aku lebih power dari kau." Kemudian Chris berkata, "Kau boleh power semua benda tapi bukan ini. Aku nak jadi kau lebih daripada ini." Maksudnya dia nak cakap janganlah main basketball. Mungkin maksudnya main basketball ni tak ada masa depan. Lepas tu Jaden Smith macam merajuk. Dia sedih. Dia pergi ke tepi gelanggang. Pada masa itu, Grace pun berkata pada anaknya, "Jangan pernah membiarkan sesiapa memberitahu anda yang anda tidak boleh melakukannya walaupun aku sendiri yang menyebutnya." Pada pendapat saya, yang Chris cakap amat berkesan sebab orang anggap Chris tak mampu melakukannya dan telah menghadapi pelbagai konflik. Antara konflik profesional sebab dia masuk tempat kerja baru, bagaimana dia dapat menyesuaikan diri dengan suasana pekerjaan yang baru. Dia kena pandai berkomunikasi dan Chris juga menghadapi konflik dalaman iaitu bagaimana dia mencari duit untuk membesarkan anaknya. Tapi dalam masa yang sama, Chris terpaksa menghadapi suasana persekitaran masyarakat yang tidak membantu. Babak yang paling popular ialah babak di dalam bilik air. Sebelum itu, Chris dan anaknya telah dihalau dari rumahnya kerana tidak mampu membayar sewa. Chris terdesak untuk mencari tempat tidur dan terpaksa tidur dalam tandas kereta api bawah tanah. Sebelum masuk dalam tandas, Chris sempat membuat lawak kepada anaknya. "Ada trend nak kejar kita?" Lalu anak dia bertanya, "Kita dah selamat ke dalam gua ni?" Ya, kita dah selamat dan kita kena kunci pintu." Setelah pintu ditutup, Chris membentangkan tempat tidur sehinggalah Jaden Smith tidur dan masa itulah air mata Chris mengalir. Maksudnya walaupun dia seorang yang positif tapi kadang-kadang kita boleh rasa hilang kawalan. Ternyata pelbagai dugaan dalam hidupnya menjadikannya lebih gigih dan akhirnya telah membuahkan hasil. Chris berjaya menjadi seorang broker saham berkulit hitam yang berjaya di Amerika dengan kekayaan kini yang mencecah jutaan dolar. Secara keseluruhan, cerita ini terdapat banyak nilai-nilai etika yang kita boleh kaitkan dengan situasi yang berlaku sekarang. Contohnya, teori dan nilai-nilai etika dalam perniagaan. Seperti mana yang akan diterangkan oleh rakan saya, Puan Haliza binti Lamli. Dipersilakan Puan Haliza. Terima kasih kepada Puan Rosmawati binti Ayah atas pembentangan sinopsis The Pursuit of Happiness sebentar tadi. Amat menarik sekali filem ini untuk kita sama-sama tonton. Assalamualaikum, nama saya Haliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Dalam filem ini,
terdapat beberapa babak yang besar dan akan sentiasa terpahat di hati penonton. Terdapat dua teori yang diketengahkan di dalam filem ini. Yang pertama, teori deontologi. Teori ini mengetengahkan bahawa betul atau salahnya sesuatu tindakan itu adalah tidak berdasarkan atau ditentukan oleh tindakan tersebut. Teori deontologi ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu prinsip kewajipan. Prinsip ini mementingkan peranan peraturan dalam membuat penilaian dan pertimbangan moral. Yang kedua, prinsip eksistensialisme. Itu mengetengahkan tindakan yang bebas untuk melakukan apa sahaja yang difikirkan perlu dan sesuai pada ketika itu. Peraturan dan hukum adalah tidak perlu dalam menilai sesuatu kewajaran dalam perbuatan itu. Dalam filem ini, Chris lebih memihak pada prinsip eksistensialisme ini, iaitu tindakan yang dia telah lakukan. Contohnya, semasa dia bersama dengan anaknya di sebuah tandas di stesen kereta api bawah tanah, dia mengunci pintu tandas itu supaya tidak ada orang lain yang nampak akan keadaan mereka. Dia mahukan perlindungan dan tempat untuk anaknya berehat. Di organisasi pula, sebagai contoh, apabila sebuah bank sedang dirompak, kaki tangan yang berada di situ berhak melindungi diri mereka dengan menghalang perompak itu melalui pelbagai cara. Ini adalah kerana ingin melindungi diri dan kaki tangan yang lain. Walaupun ia bersifat individualistik, namun tindakan ini harus dilakukan demi menjamin keselamatan sejagat. Teori deontologikal ini dikaitkan dengan tokoh Immanuel Kant. Beliau percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya, kerana akibat-akibat tindakan kita bukan sentiasa berada di bawah kawalan kita, tetapi motif atau niat tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. Jadi, kita harus bertanggungjawab secara moral atau niat kita untuk membuat kebaikan atau keburukan. Teori yang kedua yang diterapkan di dalam filem ini adalah teori naturalisme. Ia adalah sesuatu realiti yang difahamkan sebagai apa yang dilihat di alam fizikal yang ditentukan oleh hukum nature. Ia terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, prinsip determinisme, iaitu menekankan bahawa tiada kebebasan untuk memilih bagi seseorang kerana semuanya telah ditentukan sejak azali. Prinsip yang kedua adalah prinsip kompatibilisme. Kompatibilisme adalah pandangan bahawa pewujudan kehendak yang bebas dan tanggungjawab moral. Manusia bertanggungjawab atas tindakan yang mereka pilih secara bebas, serta manusia juga mempunyai kemampuan khas untuk membentuk kecenderungan dan mengembangkan watak moral mereka. Chris lebih cenderung dikaitkan dengan prinsip kompatibilisme. Contohnya, Chris cuba mengubah nasib keluarganya dan dirinya dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kerja sebagai broker di syarikat kewangan yang terkenal. Dia percaya bahawa dia mempunyai daya untuk mengubah nasibnya dengan menggunakan pemberian minda yang dikurniakan kepadanya. Pandemik COVID-19 masih menghantui negara dan menyebabkan penderitaan ramai rakyat. Ada di antara mereka yang sudah terdesak tetapi akan cuba sedaya upaya untuk mencari sumber kewangan. Membuat pinjaman dari bank adalah salah satu alternatif. Namun tidak semua rakyat yang berjaya di dalam mendapatkan kelulusan pinjaman bagi meneruskan hidup. Di sinilah prinsip kompatibilisme boleh dipraktikkan. Jika seseorang itu tidak mendapat kelulusan daripada bank, maka kaki tangan bank boleh membantu secara sukarela dengan memberikan sedikit bantuan agar mereka dapat meneruskan hidup. Tindakan ini adalah berdasarkan free will dan sangat menepati prinsip kompatibilisme. Tindakan ini mampu membahagiakan orang lain dan sekaligus mengharumkan nama institusi. Untuk pembentangan seterusnya mengenai etika yang terdapat di dalam filem ini, saya mempersilakan Puan Rozina Ismail. Dengan ini, dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Haliza. Saya Rozinah binti Ismail, nombor matriks 266317. Baiklah, saya akan membentangkan topik berkaitan etika yang terdapat di dalam filem ini. Terdapat dua topik etika yang akan saya bentangkan, iaitu etika negosiasi dan etika perniagaan. Etika negosiasi adalah satu bentuk pengurusan konflik selain meditasi dan dialog. Negosiasi lebih mengetengahkan pada adanya pertukaran usulan yang ditujukan untuk meminimalkan perbezaan akibat adanya ketidaksesuaian
tujuan yang dialami para anggota dengan cara sebulat suara. Secara umumnya, negosiasi dapat kita temui dalam pelbagai situasi dalam kehidupan seperti proses transaksi antara penjual dan pembeli, perjanjian perniagaan, interaksi antara pihak pengurusan dan buruh dalam sesebuah perusahaan, hubungan pernikahan dan lain-lain. Negosiasi adalah proses menghasilkan perubahan yang mendasar dalam sesuatu masalah. Perubahan itu mungkin menghalangi pelbagai pihak untuk memahami konflik, hubungan, situasi atau diri mereka sendiri. Perubahan dapat terjadi pada isu, faktor, peraturan, struktur dan konteks. Etika negosiasi terbahagi kepada beberapa bahagian, namun yang lebih ketara dan sering dipraktikan adalah etika negosiasi formal dan tidak formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan secara profesional ataupun rasmi. Manakala negosiasi tidak formal adalah kegiatan yang dilakukan bagi mendapatkan persetujuan dalam kehidupan seharian. Aktiviti negosiasi ini dapat diaplikasikan di institusi perbankan, contohnya apabila pelanggan tidak mampu membayar wang pinjaman pada bulan tersebut, pihak bank akan memberi notis terlebih dahulu atau tempoh yang sesuai agar peminjam dapat melunaskan hutangnya. Etika perniagaan adalah prinsip-prinsip moral yang standard atau perbuatan yang betul dan diterima oleh komuniti peniaga dan dunia perniagaan. Ia merangkumi nilai-nilai dan peraturan yang baik atau buruk di dalam operasi perniagaan. Etika adalah suatu usaha untuk menimbulkan kesedaran di kalangan para usahawan supaya mempunyai tanggungjawab moral dan sosial. Usahawan dan peniaga wajib mematuhi undang-undang tempatan. Peniaga akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan menjatuhkan nama syarikat jika tidak mempraktikkan etika dalam perniagaan. Etika perniagaan yang wajib dipraktikkan oleh peniaga adalah menjalinkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Selain itu, etika yang wajib dipraktikkan adalah perniagaan yang adil. Di institusi perbankan pada hari ini, etika yang sama juga boleh dipraktikkan. Contohnya situasi COVID-19 ketika ini, kebanyakan premis tidak membenarkan pelanggan untuk masuk. Semua pelanggan terpaksa beratur di luar bank. Di sini, etika keadilan dapat dipraktikkan. Jika terdapat ibu mengandung, warga emas dan orang kurang upaya, pihak bank harus menyediakan alternatif lain seperti kaunter khas bagi mereka dan barisan yang beratur berbeza supaya tidak perlu beratur terlalu lama. Tindakan ini adalah adil dan mampu difahami oleh pelanggan-pelanggan. Sekian daripada saya. Puan Suzalahani akan mengambil alih untuk pemetangan rumusan dari kumpulan kami. Silakan Puan Suzalahani. Terima kasih Puan Rozina dan rakan kumpulan saya yang lain atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum, saya Suzailahani Zakaria, nombor matriks 266380. Saya akan membentangkan kesimpulan daripada filem ini. Berdasarkan filem ini, watak utama yang dipegang oleh Chris adalah seorang jurujual, di mana kerjaya sebagai jurujual sangat penting untuk mengetahui bahawa mereka harus untuk terus mencuba dan jangan pernah berputus asa. Tekad adalah kekuatan dalaman yang membuatkan seseorang itu terus bergerak ke hadapan bagi mencapai sesuatu tujuan. Dalam proses penjualan, tekad amat penting untuk berjaya. Selain itu, pentingnya motivasi, sikap positif dan disiplin yang tinggi amat diperlukan bagi setiap pekerjaan dan khususnya pada diri seorang jurujual. Seseorang itu harus optimis untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang dapat dicapai tanpa motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi sangat penting untuk mencapai kejayaan dalam apa jua bidang. Manusia juga harus memikirkan dan membayangkan bagaimana mereka ingin mencapai sesuatu impian. Kekuatan visualisasi sangat besar dan ini membantu manusia untuk mengekalkan tekad mereka.
Seseorang itu juga harus memiliki satu set kemahiran dan kebolehan yang berbeza untuk berjaya. Secara keseluruhannya, walaupun filem ini adalah sebuah lakonan, namun jalan ceritanya adalah berdasarkan kisah benar yang berlaku. Cerita yang dilayarkan di dalam filem ini dilalui oleh seorang ayah yang cekal dan tabah dalam menempuh laluan hidupnya dengan sukar. Ini bagi mencapai segala impiannya demi mencari sebuah kebahagiaan bersama keluarganya. Seharusnya filem ini dijadikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat di luar sana agar mereka sentiasa mempunyai semangat yang tinggi, ketabahan dan kecekalan sebagaimana Chris menempuh kehidupannya yang amat sukar sehingga beliau berjaya. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.